Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia buat hadirin semua. Hari ini saya akan membaca satu artikel yang bertajuk Ekonomi Hidrogen. Bersediakah kita? Izinkan saya mulakan. Satu adaptasi teknologi berasaskan hidrogen yang dapat dilihat ialah pembinaan ekorumah Rumah Mesra Alam di UKM. Rumah tersebut menggunakan teknologi panel solar yang dapat menukarkan tenaga solar, iaitu tenaga matahari kepada tenaga elektrik dan elektrolisis air untuk menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen yang terhasil ini disimpan dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan kegunaan lain. Kejayaan lain teknologi berasaskan hidrogen ini dapat dilihat daripada penubuhan syarikat Sarawak Energy yang memainkan peranan penting dalam memacu teknologi hijau di Sarawak. Syarikat ini juga telah berjaya menandatangani memorandum persefahaman dengan Shell MDS Malaysia Sudan Berhad bagi memajukan lagi industri berasaskan hidrogen di Malaysia melalui pertukaran teknologi terkini dalam penghasilan gas hidrogen dan penyelidikan bersama. Kerjasama ini juga meneliti peluang yang ada untuk memperkenalkan teknologi hidrogen kepada masyarakat, seperti memperkenalkan gas hidrogen pertama di Asia Tenggara di samping projek mega yang lain. Pada masa yang sama, untuk memperkukuh dan merancakkan lagi teknologi hidrogen di Malaysia, rangka tindakan bagi industri-industri sel bahan bakar di Malaysia telah diterbitkan oleh Akademi Sains Malaysia, ASM, pada tahun 2017. Rangka tindakan ini perlu diberikan perhatian yang serius oleh semua pihak terbabit agar tindakan ini bukan sekadar perancangan. Antara intipati yang ingin diketengahkan oleh rangka tindakan tersebut ialah peralihan kebergantungan terhadap penggunaan bahan api fosil seperti petroleum yang merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui kepada sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti membangunkan teknologi hidrogen. Tambahan pula, pembakaran petroleum mengundang kepada pembebasan gas karbon dioksida yang merupakan penyumbang utama kepada pemanasan global di samping dapat meningkatkan kandungan karbon di udara. Dalam konteks Malaysia, kita sepatutnya bersyukur kerana negara kita merupakan sebuah negara yang kaya dengan hasil bumi. Sebagai contohnya, air terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen, iaitu kandungan hidrogen di dalam air adalah lebih tinggi berbanding dengan di udara. Oleh itu, dengan memanfaatkan air untuk menghasilkan gas hidrogen dan digunakan sebagai bahan bakar, secara tidak langsung akan mengurangkan kebergantungan kita kepada bahan api fosil. Air H2O boleh dipisahkan kepada unsur hidrogen dan oksigen melalui satu kaedah yang dipanggil elektrolisis. Secara ringkasnya, elektrolisis air berfungsi lebih kurang sama dengan bateri kereta. Terdapat cecair di dalamnya iaitu air yang dipanggil elektrolit dan kepingan logam yang dipanggil elektrod yang kemudiannya dihubungkan dengan terminal positif dan terminal negatif. Anod dan katod merupakan panggilan kepada elektrod yang masing-masing disambungkan kepada terminal positif dan terminal negatif. Apabila arus elektrik dibekalkan, air akan terurai kepada gas oksigen di terminal positif anod dengan melepaskan cas negatif elektron ke litar luar, dan cas negatif ini akan diterima oleh terminal positif katod bagi membentuk gas hidrogen. Mudah bukan? Tiada pembebasan gas karbon dioksida ke udara dan boleh dikatakan tenaga yang dihasilkan adalah bersih. Walau bagaimanapun, penghasilan hidrogen tidak terhad kepada elektrolisis air sahaja, tetapi juga boleh dihasilkan daripada pelbagai sumber. Malaysia mempunyai keluasan 329,740 km persegi, iaitu 78,700 km persegi telah diperuntukkan untuk kegiatan pertanian yang terdiri daripada 16.3% untuk tanaman komersial dan 63.4% merupakan kawasan perhutanan. Hal ini menjadikan Malaysia kaya dengan sumber biodiesel, iaitu sisa-sisa pertanian, antaranya termasuklah sekam padi, tandan kelapa sawit kosong, najis haiwan, sisa perhutanan, sisa kumbahan dan sebagainya. Sumber biodiesel ini berkeupayaan menyumbang kepada penghasilan tenaga yang sangat besar. Sebagai contohnya, penghasilan sebanyak 100 juta tan sisa kelapa sawit di negara kita mampu untuk menjana sebanyak 1,05
darab 10 kuasa 10 kilogram hidrogen melalui kaedah gasifikasi air supercritical. Supercritical water gasification. Kaedah ini mempunyai keupayaan untuk membekalkan 40% permintaan tenaga hidrogen selama setahun. Dalam konteks tenaga hibrid, Malaysia yang secara geografinya sangat strategi dengan penerimaan cahaya matahari sebanyak 1,400 hingga 1,900 kWh meter persegi setahun memberikan kelebihan untuk menjana tenaga solar bagi kegunaan harian. Fakta ini disahkan oleh pihak Pusat Tenaga Malaysia, PTM dan Agensi Tenaga Antarabangsa, IEA yang menyatakan bahawa Malaysia mempunyai keupayaan membangunkan panel solar dengan kapasiti 6,500 MW untuk memenuhi permintaan penduduk. Oleh itu, dengan adanya gabungan antara tenaga solar dengan tenaga biojisim ini, Malaysia mampu mengurak langkah ke hadapan dalam teknologi tenaga hidrogen secara besar-besaran. Kesimpulannya, anjakan paradigma kepada satu sumber baharu yang lebih efektif, iaitu hidrogen, perlu disambut baik oleh semua pihak. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa tenaga hidrogen mempunyai kelemahan. Namun begitu, dengan adanya aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam bidang tersebut, konsep ekonomi hidrogen akan dapat dijayakan dalam suatu hari nanti. Dalam hal ini, Malaysia sebenarnya telah menunjukkan kemampuannya dalam membangunkan teknologi ini dengan kesungguhan daripada pelbagai pihak di samping faktor geografi yang strategik serta sumber alam yang banyak untuk dimanfaatkan. Itu saja yang saya mampu sampaikan kepada hadirin semua. Sekian, terima kasih.